Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفاء والانتفاء والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه سبحانه وتعالى أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan sambung semula di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis 40 bagi karangan Al-Imam Al-Muhyiddin Syaraf An-Nawawi, qaddasallahu ruhahu wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin insyaallah. Jadi pada hari ini kita akan sambung daripada hadis yang ke-30. Jadi hari ini kita akan masuk pada hadis yang ke-30, tuan-tuan dan puan-puan. Kita dah pun habis daripada hadis yang ke-29 yang disebutkan tentang munjiyatu minan nar, perkara-perkara yang menyelamatkan seorang itu daripada api neraka. Mudah-mudahan insya-Allah dengan hadis yang kita belajar sebelum ini, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkatan dalam kehidupan kita. Allah Taala berikan taufik kepada kita agar kita sentiasa digolongkan dengan orang-orang yang soleh sehingga kita masuk ke dalam syurga bersama orang-orang solehin, dan khususnya kepada sayyidis solehin, iaitu penghulu orang-orang soleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada hari ini kita akan sambung hadis yang ke-30, tuan-tuan dan puan-puan. Hadis ini menceritakan tentang al-wuquf 'inda hududi syar'i, iaitu berhenti ataupun berdiri di sisi ataupun di sisi hudud, di atas batasan-batasan syarak. Jadi kita akan bahaskan dan kita akan sebutkan apakah yang disampaikan hadis yang ke-30 ini. Daripada Abi Tha'labah Al-Khushni, boleh baca Al-Khushni ataupun Al-Khushni, tapi lebih baik Al-Khushni. Daripada Abi Tha'labah Al-Khushni, tuan-tuan dan puan-puan, Al-Khushni Jarthum ataupun Jurthum, dhammah bijim. Jurthum bin Nashir ataupun Ibnu Nashir. Jurthum bin Nashir. Ini seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan-puan. Radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah taala itu redha kepadanya. Kana min masyahir sahabah. Ini merupakan daripada sahabat-sahabat Nabi SAW yang masyhur, tapi jarang didengar. Nampak tak? Tapi mungkin antara kita yang first time dengar, tapi setengah ulama kata sebenarnya masyhur di kalangan para sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi bukan sahabat-sahabat yang kecil. Dia juga merupakan sahabat-sahabat yang kibar, tuan-tuan dan puan-puan. Beliau ini sahabat yang mana pernah bai'ah dengan Nabi SAW dalam bai'ah Ridwan. Dia pernah menghadiri dalam bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan itu, tuan-tuan dan puan-puan, adalah bai'ah yang mana Nabi SAW buat dengan para sahabat Nabi SAW ketika Nabi SAW nak pergi melakukan ziarah. Nabi SAW nak pergi ziarah dan melakukan haji. Ketika itu untuk masuk ke kota Mekah setelah Nabi SAW berada di Madinah lebih kurang hampir 10 tahun. Jadi Nabi SAW ketika itu Nabi SAW itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menziarahi kota Mekah. Jadi apabila tuan-tuan dan puan-puan, orang-orang musyrikin kota Mekah, mereka itu mengetahui Nabi SAW dan juga para sahabat, berapa orang ketika itu disebutkan lebih kurang 1,400 orang. Ada riwayat 1,500 orang. Jadi yang join juga di antaranya itulah Ibnu Nashir ini ataupun disebut Jurthum Ibnu Nashir ini juga pernah menghadiri di Bai'atul Ridwan. Jadi terjadi Bai'atul Ridwan itu tuan-tuan oleh kerana apabila puak-puak musyrikin kota Mekah mereka mengetahui
Rasulullah SAW dan juga para sahabat Nabi SAW itu nak datang. Nabi SAW nak datang. Tapi Nabi SAW dah tahu bahawasanya kalau orang-orang kafir Mekah ini mengetahui pasti mereka akan melakukan sesuatu kepada sahabat-sahabat dan juga Nabi SAW. Maka Nabi SAW hantar utusan terdahulu untuk beritahu apakah maksud, apakah tujuan Nabi SAW dan juga para sahabat Nabi SAW datang ke kota Mekah. Untuk apa? Untuk apa? Untuk disebutkan untuk bukan berperang, akan tetapi datang untuk menziarahi akan Kaabah. Untuk ziarah Kaabah saja. Maka Nabi SAW hantar seorang utusan, iaitulah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi Nabi SAW hantar Uthman bin Affan. Jadi apabila dihantar Uthman bin Affan sampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW supaya kita datang bukan untuk berperang, bukan untuk bermusuh, bukan nak merampas kota Mekah, tapi kita datang hanya untuk menziarahi saja. Kerana ada sahabat-sahabat Nabi SAW, ada yang telah meninggalkan keluarga, yang masih lagi tak ikut berhijrah. Ada juga para sahabat Nabi SAW yang rindu dah, nampak daripada saudara mara mereka, nampak nak rindu rumah yang ditinggalkan. Jadi mereka ramai nak pulang, tuan-tuan dan puan-puan. Akan tetapi apabila dihantar Uthman bin Affan, orang-orang musyrikin kota Mekah, ketika itu mereka tidak menyerahkan Uthman bin Affan. Setelah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu datang ke kota Mekah, bincang dengan mereka, maka mereka menahan Uthman dan mempenjarakannya. Nampak tak? Dan ketika itu, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW dapat khabar yang Uthman bin Affan ditahan. Ditambah pula oleh syaitan ketika itu, tuan-tuan dan puan-puan, menyampaikan suara-suara bahawasanya orang-orang penduduk Mekah dah bunuh Uthman bin Affan. Nampak tak? Ni syaitan punya kerja. Jahatnya punya syaitan, tuan-tuan dan puan-puan. Maka disampaikan sampai terdengar kata-kata, nampak tak? Daripada orang muslimin sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi bila Rasulullah SAW dapat tahu, maka Rasulullah SAW kata kepada para sahabat Nabi SAW, la nabrahu hatta nunajizuhumul harb. Kata Nabi SAW, kita ini, artinya kami ini tidak akan kembali lagi kecuali kita akan berperang kepada mereka sampai mati-matian. Itu maksudnya Nabi SAW mengatakan seperti itu. Jadi Nabi SAW kata kita akan pergi perang sebab mereka dah bunuh Uthman bin Affan, maka kita akan perang habis-habisan sampailah kita mati sekalipun, kata Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila orang-orang musyrikin ini bila didengar Nabi dan juga para sahabat, lebih kurang 1,500 orang sahabat Nabi SAW datang, nampak tak? Ketika setelah itu mereka berbai'ah, masing-masing berbai'ah, tuan-tuan dan puan-puan, di bawah satu pokok dipanggil Bai'atul Ridwan. Maka ketika itu, tuan-tuan dan puan-puan, teruslah orang-orang musyrikin dapat tahu diri mereka takut. Jadi mereka pun membebaskan akan Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Jadi maka ketika itulah dikatakan berlakunya Bai'atul Ridwan. Para sahabat dah memang betul-betul nak ambush, nak musnahkan penduduk kota Mekah ketika itu apabila mereka yang sendiri telah membunuh Uthman bin Affan. Ternyata tidak. Nampak tak? Apabila sampai Uthman bin Affan, maka ketika itulah Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran. Allah Ta'ala menyebutkan, laqad radhiyallahu anhum, laqad radhiyallahu anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta syajarah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah meredai orang-orang yang beriman di kalangan kamu, yang mereka itu berbai'ah dengan kamu di bawah pokok. Maka dinamakan bai'ah itu Bai'atul Ridwan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, subhanallah, ini di antara sahabat Nabi SAW yang pernah hadir ketika Bai'ah Ridwan. Jadi sahabat ini, tuan-tuan dan puan-puan, merupakan sahabat Nabi SAW yang sangat-sangat suka solat. Sehingga disebut, tuan-tuan dan puan-puan, dikatakan bahawasanya sahabat ini meninggal ketika sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila anak lakinya itu, anak perempuannya itu kejut-kejut, ternyata beliau ini telah pun meninggal. Dan beliau ini meninggalnya bukan di kota Mekah, di Baqi', di Madinah ataupun di Ma'lah. Tapi sahabat Nabi SAW ini, beliau itu wafatnya itu di Syria. Jadi makamnya itu ada di Syria, tuan-tuan dan puan-puan. Dan beliau ini sahabat Nabi SAW
yang meriwayatkan sebanyak 40 hadis Nabi. 40 hadis Nabi saja yang beliau pernah meriwayatkan. Salah satunya ini yang kita baca. Jadi kita tengok daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Rasulillah, kata Jurthum Ibn Nashir. An Rasulillah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Qala, telah bersabda, innallaha ta'ala farada faraidah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memfardukan akan perkara-perkara yang difardukan. Memfardukan barang-barang yang difardukan. Yakni Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada hamba-hamba dia. Ada benda-benda yang Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada hamba-hamba dia. Nampak tak? Dan Allah Ta'ala mewajibkan kepada mereka untuk mereka menunaikannya. Seperti apa? Seperti solat 5 waktu. Seperti lagi mana disebut dalam syarah. Seperti salat 5 waktu, seperti zakat, seperti puasa, seperti melakukan haji. Jadi Allah Ta'ala mewajibkan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu disebutkan. Disebutkan. Dan begitu juga Allah Ta'ala mewajibkan daripada benda yang fardu selain daripada fardu ain. Itu kita sebut fardu ain itu pada setiap mukallaf. Seperti solat, puasa itu. Kalau dia mampu, dia kategorikan sebagai mukallaf, maka dia kena buat. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita semua yang mukallaf. Dan juga yang kedua, fardu kifayah. Juga perintah Allah Ta'ala yang dimaksudkan daripada sini, Allah Ta'ala memfardukan salah satunya daripada fardu itu, fardu kifayah. Seperti apa? Seperti solat jenazah. Seperti solat jenazah. Jadi tak boleh kita, tak ada orang nak solat kan. Nampak tak? Mesti kena ada salah seorang ataupun beberapa orang yang buat solat jenazah. Nampak tak? Untuk solatkan jenazah tersebut tuan-tuan dan puan-puan. Dan juga seperti fardu kifayah yang lain, seperti menjawab salam. Ini juga difardukan oleh Allah tuan-tuan dan puan-puan, menjawab salam. Nampak tak? Kalau dalam satu majlis itu ada seorang yang menjawab salam, maka fardu kifayah. Nampak tak? Artinya tuan-tuan, fardu kifayah itu apabila dilakukan setengah orang, maka terjatuhlah hukum ke atas orang-orang lain, tidak haram, tidak berdosa. Itu dipanggil fardu kifayah. Nampak tak? Dan begitu juga amar ma'ruf dan nahi munkar. Itu juga fardu kifayah. Jadi kalau ada orang dah membuat pencegahan maksiat, nampak tak? Maka kita taklah dijadikan fardu ain, tapi dijadikan fardu kifayah ke atas kita. Begitu juga jihad fi sabilillah, fardu kifayah. Benda ni semua adalah benda-benda yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala tudayyi'uha, dan janganlah kamu iaitu mensia-siakannya. Jadi mensia-siakan benda yang difardukan oleh Allah. Maksudnya janganlah kamu meninggalkannya. Janganlah kamu meninggalkannya. Jangan sesekali daripada salat, daripada puasa, haji, zakat, dan begitu juga benda-benda fardu kifayah ni. Kalau kita adalah orang ahli untuk membuat sesuatu fardu kifayah tu, maka jangan kita tinggalkan, tidak berdosa. Nampak tak? Dan begitu juga wala tatahawanu, kata ulama. Maksudnya janganlah kamu mensia-siakan, janganlah kamu memperlewat-lewatkan daripada melakukan sesuatu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hendaklah kamu lakukan sebagaimana yang telah difardukan ke atas Allah, ke atas kamu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak tak? Sebab apa? Sebab contohnya seperti solat, jangan kita memperlewat-lewatkan solat. Jadi Nabi SAW sebut fala tudayyuha, ni maksudnya jangan kita meremeh-remehkan. Yang khususnya kita sebutkan pertama adalah solat. Solat jangan kita remeh-remehkan, melambat-lambatkan. Wala tatahawwanu, kata ulama dalam syarah. Jangan kamu memperlewat-lewatkan solat. Sebab apa? Sebab Nabi SAW ketika naik Isra' al-Mi'raj, Nabi SAW tengok ada sekelompok yang mana mereka itu tuan-tuan dan perempuan ambil batu, kemudian memecahkan kepala mereka. Setiap kali pecah kepala mereka, tuan-tuan dan perempuan, kemudian kembali balik kepala tersebut, kemudian mereka pecahkan balik tanpa ada puas. Nampak tak? Kata Nabi SAW, tanpa ada puas, kata Nabi SAW. Wala yaftur. Maknanya tidak ada pengakhirannya. Nampak tak? Maka Nabi SAW tanya kepada Malaikat Jibril alaihissalam, man haula ya Jibril? Siapakah mereka wahai Jibril? Siapakah mereka wahai Jibril? Maka Malaikat Jibril alaihissalam mengatakan,
haula'il ladzi tatataqalu ru'usahum 'anis salah al-maktubah. Apa tak? Kata malaikat Jibril, mereka adalah golongan-golongan yang memperlewatkan solat mereka. Mereka yang mempecahkan kepala mereka adalah mereka yang memperlewatkan solat. Apatah lagi kalau orang tinggalkan solat. Allahu akbar. Jadi begitulah maksudnya, jangan mensia-siakan. Kita hidup dalam dunia ni tuan-tuan puan terhad. Kita bukan duduk dalam dunia ni unlimited. Kita hidup dalam dunia ni limited nyawa kita. Cukup hari tuan-tuan perempuan kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala bagi kita waktu yang begitu singkat, tak panjang waktu kita ni tuan-tuan perempuan. Tetapi panjangnya bagi orang-orang yang sentiasa menggunakan waktu-waktu yang mana disediakan oleh Allah, yang diberi oleh Allah, lalu dia tidak mensia-siakan daripada sesuatu yang difardu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab setiap orang itu tuan-tuan perempuan akan ada hari penyesalannya, dan tidak ada hari penyesalan yang paling besar bagi setiap insan kecuali yaumut taghabun. Apa itu yaumut taghabun? Allah Taala sebut yaumut taghabun, hari kekecewaan. Hari kekecewaan yang paling besar. Siapa? Kepada seluruh daripada manusia dan juga jin. Sebab apa dipanggil hari kekecewaan? Sebab tuan-tuan dan perempuan, seluruh umat manusia pasti ada kekecewaan ketika hari itu. Yang pertama, kekecewaan yang paling benar, yang paling dahsyat kepada orang-orang yang kufur kepada Allah. Mereka tak beriman pada Allah, itu kekecewaan yang paling besar. Nampak tak? Sebab mereka pasti akan masuk dalam api neraka selama-lamanya. Yang kedua, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, orang yang ingkar kepada Allah, orang yang tak ikut daripada apa yang diperintah oleh Allah, solat ditinggalkan, maka penyesalan besar juga kepadanya, kerana daripada sebab peninggalan mereka itu mendatangkan kemurkaan Allah yang menyebabkan mereka masuk dalam api neraka. Yang ketiga, ada juga penyesalan. Penyesalan kepada siapa? Kepada orang-orang juga melakukan benda yang baik tetapi tak mencukupi. Nampak tak? Sepertinya apa? Iaitu orang-orang yang tidak menjaga adab solat. Dia membiarkan solatnya dalam keadaan tidak khusyuk, dalam keadaan dia solat itu akhir-akhir waktu, dia membiarkan dia solat tersebut itu lalai hatinya, dia biarkan melanggar adab-adab solat. Maka orang seperti ini menyesal juga. Sebab apa? Sebab dia telah melakukan sesuatu yang Allah Taala tidak suka. Yang Allah Taala tidak suka, tuan-tuan dan perempuan. Nampak tak? Yang keempat, ada juga penyesalan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman sendiri pun ada penyesalan. Nampak tak? Hatta orang-orang ahli syurga, tuan-tuan dan perempuan, mereka akan ada penyesalan. Kata Nabi SAW dalam hadis, la yatahassara ahlul jannah ma fatahum min dzikrillah atau kama qala. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang orang-orang ahli syurga itu ada penyesalan kecuali sesuatu yang terlepas daripada mereka melakukan dalam dunia daripada zikrullah. Apabila mereka masuk dalam syurga, mereka juga ada penyesalan, tuan-tuan dan perempuan. Kenapa menyesal? Sebab terlepas waktu-waktu mereka. Apa la yatahassaru ahlul jannah illa fatahum musa'a illa fatahum musa'a la yadhkuruna Allah atau kama qala. Kata Nabi SAW dalam hadis, tidaklah orang-orang ahli syurga itu menyesal kecuali dengan waktu-waktu yang mereka terlepas. Apabila mereka hidup di dunia, mereka tidak berzikir kepada Allah. Sebab apa? Sebab ada orang masuk syurga, nikmat dia lebih dahsyat lagi daripada kita. Sebab apa? Sebab kita tinggalkan benda-benda yang sepatutnya kita buat, kita tak buat. Nampak tak? Meskipun ahli syurga pun menyesal, apatah lagi orang yang mensia-siakannya. Nampak tak? Jadi Nabi SAW sebut dalam hadis ni, fala tudayyuha, jangan mensia-siakan. Solat jangan sia-siakan. Sebab solat, tuan-tuan dan perempuan, mensia-siakan solat, Allah Ta'ala akan menjadikan solat itu mensia-siakan kita. Sebab solat ni, tuan-tuan dan perempuan, dia boleh bagi syafaat kepada orang-orang yang menjaga haknya solat itu. Nampak tak? Tapi kalau orang-orang yang mensia-siakan solat, maka solat akan berkata nanti di yaumul qiyamah dalam hadis, kata Nabi SAW, daya'akallahu kama daya'atani. Allah Ta'ala telah mensia-siakan kau sekarang ni. Allah tak mau pandang kau. Sebab apa? Ketika hidup di dunia, kau solat, tapi kau sia-siakan aku. Nampak tak? Jadi itu, tuan-tuan dan perempuan, maksudnya dalam hadis ni, Nabi SAW suruh jaga dengan sempurna ibadah-ibadah yang diwajib oleh Allah. Ni wajib ni. Ni benda yang fardu. Ni benda bukan benda yang sunat. Sunat ni, tuan-tuan dan perempuan, ma yusabu
yusabu man fa'ala man fa'alahu. Diberikan pahala kepada orang-orang yang melakukannya, wala yu'aqabu tarkahu, dan tidak akan diseksa kepada orang-orang yang meninggalkannya. Itu sunat. Adapun benda yang fardu, apa maksud fardu? Yusabu fa'alahu, diberikan pahala kepada orang yang melakukannya, wa yu'aqibu tarakahu, dan diseksa, menyeksa kepada orang-orang yang meninggalkannya. Jadi kena ingat, benda yang fardu dibuat dapat pahala, tinggal dapat seksa. Jadi sebab tu kita kena brainwash balik, tuan-tuan dan puan-puan. Benda solat, benda fardu. Nampak tak? Benda-benda seperti zakat, benda yang fardu. Puasa, benda yang fardu. Benda ni fardu. Maka jangan kita sia-siakan. Ni nak masuk bulan Ramadan ni. Nampak tak? Puasa jangan kita sia-siakan, tuan-tuan dan puan-puan. Ni nak masuk bulan Ramadan, kita jaga balik. Kita betulkan balik dulu Ramadan tahun lepas. Banyak benda yang kita larang. Banyak benda yang kita buat maksiat. Nampak tak? Banyak benda yang kita tinggalkan. Maka jagalah dengan sempurna. Kata Nabi SAW, "Fala tudayyi'uhu", jangan kamu sisirkan. Nampak tak? Sebab apa? Sebab apa, tuan-tuan? Benda ni adalah benda yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi benda yang difardu, benda itulah yang paling dicintai oleh Allah. Tak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah berbanding daripada benda yang difardu oleh Allah. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, tidak ada sesuatu amalan yang dilakukan oleh anak Adam mimma aftaratu alaihi, dengan sesuatu yang aku, tidak ada sesuatu amalan yang paling dicintai oleh aku yang dilakukan oleh anak Adam mimma aftaratu alaihim, dengan sesuatu yang aku telah fardukan ke atas mereka. Seperti apa? Solat. Benda yang paling Allah cinta adalah benda yang difardukan. Nampak tak? Ada setengah orang, dia mengutamakan benda-benda yang sunat, tapi dia tak pandang benda-benda yang fardu. Nampak tak? Sedekahnya bagus, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi benda yang fardu. Maksudnya benda yang fardu ni apa? Segala daripada kewajipan yang Allah Ta'ala berikan. Orang perempuan, jaga aurat. Auratnya macam mana, tuan-tuan dan puan-puan? Seluruh tubuh badannya kecuali tapak tangan dan juga muka saja. Dan syaratnya menutup aurat tersebut dalam keadaan menutupnya itu melabuhkan pakaian sekira-kira tidak berbekas tubuh badan dia. Nampak tak? Jadi benda yang difardukan oleh Allah Ta'ala ni banyak sekali. Tapi banyak kita sia-siakan, tuan-tuan dan puan. Jadi Nabi SAW sebut dalam hadis ni, "Fala tudayyi'uha", jangan kamu mensia-siakan. Sudahlah, kita hidup puluhan tahun, tuan-tuan dan puan, banyak benda yang kita sia-siakan. Hidup ni tak boleh main-main. Sebab dalam dunia ni, tuan-tuan dan puan, dia ni tak boleh main-main, sebab dalam dunia ni menentukan kita. Sama ada kita ni pergi ke syurga ataupun ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita tak boleh main-main. Sebab tu ulama-ulama, mereka yang celik, mereka yang faham tentang hakikat dunia ini, mereka yang sudah mencapai makrifat mengenal Allah Ta'ala, tuan-tuan dan puan, mereka dah tak main-main dah dengan dunia ni. Nampak tak? Ada setengah orang hidupnya, tuan-tuan dan puan, siang, pagi, petang, malam bermain saja. Bermain maksudnya apa, tuan-tuan dan puan? Mereka tak melakukan sesuatu yang difardukan oleh Allah dengan benar-benar. Masih lagi bermain-main, masih lagi nak akan pandangan manusia, masih lagi dalam keadaan mereka itu melihat akan ganjaran-ganjaran di mata manusia. Menyebabkan hak Allah Ta'ala dia tidak menentukan. Ini masalah besar. Sebab, tuan-tuan dan perempuan, bila kalau kita bermain-main dalam dunia ini, tuan-tuan dan perempuan, maka di akhirat itu, tuan-tuan dan perempuan, adalah tempat yang benar. Tempat yang benar maksudnya, tuan-tuan dan perempuan, kalau menyesal, menyesal sungguh-sungguh. Kalau rugi sungguh-sungguh. Kalau bahagia sungguh-sungguh. Nampak tak? Sebab itu dalam hadis, Nabi SAW mengatakan, tuan-tuan dan perempuan, bilalah orang-orang ahli syurga dah masuk dalam syurga, maka mereka akan berbahagia selama-lamanya. Mereka akan berbahagia selama-lamanya. Dan apabila orang ahli neraka masuk ke dalam api neraka, maka mereka akan bersedih selama-lamanya. Selama-lamanya mereka akan bersedih. Sebab ni, dunia ni, tuan-tuan dan perempuan, mazra'ul akhirah, tempat kita bercucuk tanam demi mendapatkan hasil di akhir esok. Nampak? Jadi hidup kita, benda-benda yang difardu oleh Allah ni semua, tuan-tuan dan perempuan, ra'sul mal, modal kita. Nampak tak? Modal kita adalah benda yang difardukan oleh Allah. Maka kita jangan sia-siakan. Orang yang sia-siakan modal, macam mana dia nak dapat keuntungan? Belum niaga lagi, tuan-tuan dan perempuan, dah pakai sana, dah pakai sini, dah pakai sana, dah pakai sini. Last sekali tak dapat beli barang untuk dapat berniaga. Nampak tak? Jadi benda solat, seperti puasa, seperti zakat, dan begitu juga wajibat, benda-benda yang diwajib oleh Allah, seperti
menutup aurat, dan begitu juga melakukan daripada ketaatan pada Allah, tidak bermaksiat pada Allah. Itu semua benda yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita sisihkan. Sebab apa? Sebab kalau kita sisihkan yang fardu, benda ni, modal kita ni, maka kita merugi esok di akhirat esok. Nampak tak? Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan, kata Nabi SAW, fala tudayyuha. Jaga sungguh-sungguh tuan-tuan dan puan. Saya nasihat diri saya juga tuan-tuan dan puan. Kemudian kata Nabi SAW, wa hadda hududan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah membataskan akan batasan. Membataskan akan batasan tuan-tuan dan puan. Batasan, apa itu had? Maksudnya Allah Taala telah membataskan hudud. Hudud tu maksudnya batasan. Batasannya apa dari segi bahasa? Al-hajiz baina syai'ain, iaitu penghalang baina syai'ain, di antara dua perkara. Nampak tak? Menghalang di antara dua perkara. Itu dari segi bahasa. Nampak tak? Kalau saya tutup ni tuan-tuan dan puan, muka saya depan ni, ni dipanggil hajiz. Nampak tak? Maka tuan-tuan, saya tak boleh nampak tuan-tuan dan puan tak boleh nampak saya. Itu dari segi bahasa tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Adapun dari segi syarak, apakah itu hudud? Hudud ni apa? Hudud ni, itu Allah bagi batasan. Dalam bahasa Melayu kita batasan. Maka hudud ni dari segi syarak, uqubatun muqaddaratun minasyari' tamna'u 'anil ma'siyah. Disebut dalam kitab, disebutkan hudud ni dari segi syarak, dia adalah seksaan. Seksaan yang tertentu, yang ditentukan, muqaddarah, yang ditentukan daripada syarak. Daripada syarak ni apa? Daripada wahyu. Tuan-tuan dan puan, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hukum manusia. Yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Tamna'u 'anil ma'siyah, untuk mencegah seseorang itu daripada maksiat, iaitu melampau ataupun melakukan kemungkaran. Jadi Allah Ta'ala bila dia cipta dunia ni tuan-tuan dan puan, dihantar para nabi, maka ada hukum hakam. Maka ada batasan-batasan yang mana mereka itu tak boleh melakukan sembrono. Mereka tak boleh buat sesuatu tersebut itu sesuka hati mereka, kecuali mereka kena ikut dengan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Jadi sesuatu hudud ni, satu hukum Allah Ta'ala tuan-tuan dan puan, itu sebenarnya dikatakan dalam hadis lebih baik daripada hujan 40 hari, 40 malam. Nampak tak? Satu hudud yang dilakukan. Maknanya kalaulah kita ni betul-betul melakukan bukan hudud, hukum Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis Nabi SAW mengatakan haddu yuqam fil ard khairu min matarin 40 sabahan. Kata Nabi SAW, satu hudud, kalaulah seorang itu, satu pemimpin itu, dia melakukan satu hukuman hudud disebabkan ada orang yang bermaksiat, tuan-tuan dan puan, maka ianya lebih baik daripada turunnya hujan di muka bumi ini selama 40 pagi. Selama 40 pagi. 40 pagi. Kenapa Nabi SAW sebut tentang hujan? Sebab orang-orang Arab, tuan-tuan dan puan, suka nak hujan. Khususnya di Mekah, khususnya di Madinah, di negara Arab, di Hadramaut. Mereka, tuan-tuan dan puan, hujan setahun tu 2-3 kali saja. Tapi dah akhir zaman, tuan-tuan dan puan, pelik pula. Tuan-tuan dan puan, hujan tu dah kerap sangat. Kerap sangat, tuan-tuan puan, sampai banjir, macam-macam. Itu petanda, tuan-tuan dan puan, yang Allah Ta'ala bagi dah. Bila manusia leka, nampak tak? Bila manusia cinta kepada dunia, Allah Ta'ala rantap. Allah bagi banjir-banjir yang besar ni, tuan-tuan dan puan, untuk beri pengajaran kepada orang yang masih hidup. Nampak tak? Jadi tuan-tuan dan puan, hukum hudud. Nabi SAW kata, sesungguhnya Allah Ta'ala telah meletakkan akan batasan hukum hudud itu kepada manusia. Nampak tak? Jadi disebutkan, tuan-tuan dan puan. Jadi hukum hudud ni dikatakan a'lam annal hudud mutanawwi'ah. Ketahuilah bahawasanya hudud itu ada macam-macam jenis. Nampak tak? Ada hudud zina. Jadi Allah Ta'ala bagikan hudud yang pertama disebut oleh Syekh, disebutkan adanya hudud zina. Jadi hukum hudud zina, sekiranya ingkana fa'ilul muhsanan, kalaulah seorang itu yang melakukan hudud, melakukan zina itu dalam keadaan dia muhsan. Apa itu muhsan? Disebut dalam kitab fiqh, mengatakan bahawasanya muhsan ni
adalah orang yang yuti'u ba'da nikahi sahih. Seorang yang melakukan penzinaan, nampak tak? Seorang yang melakukan penzinaan setelah dia bernikah sahih. Maksudnya sebelum ni dia pernah bernikah. Nampak tak? Jadi dia ada suami, dia pergi dengan datangi orang lelaki lain, maka dia dipanggil dizina. Orang itu ada isteri, dia datangi perempuan lain, dipanggil dizina. Sebab apa? Sudah berkahwin. Sama ada dia itu diceraikan. Jadi ini ramai tuan-tuan dan puan. Wa yazubillah min zalik. Orang-orang perempuan yang sudah single. Nampak tak? Jadi akhirnya tuan-tuan dan puan dia pun tak kisahlah, janji bolehlah dia kata. Akhirnya kalau ikut hukum, orang yang dah pun bercerai tuan-tuan dan puan, dia pernah bernikah secara sahih, dia dipanggil muhsan. Jadi kalau orang-orang yang dipanggil muhsan ni tuan-tuan dan puan, apa hukum dia? Maka rejam sampai mati. Tapi ada syarat lah. Syarat dia tuan-tuan dan puan, yang pertama, syarat bagi orang yang melakukan zina tersebut. Yang pertama sekali, kata para ulama, mestilah penzinaan tersebut dia melalui daripada dua alat kelamin. Dua alat kelamin yang dimasukkan bagi lelaki tersebut itu kepada kemaluan perempuan tersebut. Maksudnya menghilangkan pangkal kepala kemaluan lelaki tersebut, maka dia anggap sebagai berzina, maka dah dikenakan hukum hudud pada dia. Ini hukum bagi orang-orang yang muhsan, orang yang dah bernikah tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Hukumnya rejam sampai mati. Hadis riwayat Imam Muslim. Nampak tak? Seorang perempuan, dia datang kepada Nabi SAW. Datang kepada Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina dan aku sekarang ni mengandung. Aku telah mengandungkan anak orang yang aku berzina." Kata Nabi SAW, "Baliklah." Kata Nabi SAW, "Balik." Dalam riwayat, dia datang kepada Nabi SAW 3 kali dia tanya, "Ya Rasulullah, aku berzina. Ya Rasulullah, aku berzina. Ya Rasulullah, aku berzina." Kali ketiga dia cakap, Rasulullah SAW kata, "Balik." Kata Rasulullah SAW, "Sehinggalah kau melahirkan anak." Jadi Nabi SAW, tuan-tuan, suruh dia balik. Tak lama kemudian, tuan-tuan, lepas beberapa bulan, lahir anak tersebut. Lepas pantang, dia datang kepada Nabi SAW. Datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, akulah perempuan yang mengaku zina itu." "Ya Rasulullah." Rasulullah SAW tengok dia bawa anak kecil. Maka Rasulullah SAW kata, "Balik." Kata Rasulullah, "Sebab anak ni perlukan susuan." Balik sampailah anak ni besar beberapa waktu, maka dah tak perlukan susuan, maka baru datang. Jadi perempuan tersebut, tuan-tuan dan puan, dia bertemu dengan Rasulullah SAW, tuan-tuan dan puan, sampailah anaknya besar. Maka ketika itu dia dibawa kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tengok budak tu pun dah habis besar. Ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, "Siapa yang nak syurga? Wahai sahabat-sahabat, siapa yang nak syurga, maka ambil anak ini, jaga anak ini." Maka ada sahabat Nabi SAW yang ambil, tuan-tuan dan puan. Maka ini juga dalil anak-anak yang tak berdosa ni, tuan-tuan dan puan, jangan kita pandang rendah. Nampak tak? Jangan kita pandang hina kepada mereka, tuan-tuan dan puan, walaupun mereka bukan datang daripada nasab bapa mereka. Akan tapi, tuan-tuan dan puan, Nabi SAW letakkan mereka ni, semua anak Adam ni mulia. Tak ada mereka yang hina. Kata Nabi SAW, "La fadala alaikum, la fadala ala abyad, la fadala al-aswad, la fadala arabi ala al-ajami, wala abyadi wala ala al-aswadi, walakin bitaqullah." Bitaqullah, kata Nabi SAW, tidak ada kelebihan antara orang Arab dan juga orang Ajam, orang bukan Arab. Dan tidak ada kelebihan orang yang putih ke atas orang yang hitam. Akan tetapi kelebihan, kata Nabi SAW, seorang itu dengan takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan, sahabat ni ambil. Maka ketika itulah Nabi SAW terus melakukan hudud. Tuan-tuan dan puan, akhirnya perempuan tersebut direjam sampai mati. Nampak tak? Ini tuan-tuan dan puan, hukum hudud yang Nabi SAW lakukan. Tuan-tuan dan puan, kalau seorang itu mengaku, tuan-tuan dan puan, dia itu berzina. Jadi hukum hudud ni, tuan-tuan dan puan, itu syarat dia. Yang pertama adalah kalau seorang itu dia berzina dengan Allah SWT Muhammad, dengan memasukkan kemaluannya itu sampai menghilangkan pangkal kemaluan lelaki tersebut, barulah seorang itu tersebut digelarkan sebagai orang yang berzina, tuan-tuan dan puan. Jadi hukuman dia rejam sampai mati, tuan-tuan dan puan. Itu disebutkan. Adapun orang-orang yang mana dia itu belum bernikah, masih lagi bujang,
Maka tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat bagi orang-orang yang berzina di kalangan lelaki dan perempuan, itu berzina tuan-tuan dan puan-puan, maka mereka dikenakan hudud juga. Tapi mereka itu tidak direjam sampai mati, hanya saja mereka dicambuk atau dipukul sebanyak 80 kali. Allah Taala sebut wazaniyatu zani fajlidu likulli wahidin minhuma mi'atal jaldah. Kata Allah Taala, dan orang perempuan yang berzina dan juga lelaki yang berzina belum berkahwin, kata Allah Subhanahu wa taala, maka rotanlah, pukullah mereka itu dengan 100 kali pukulan. 100 kali pukulan. Jadi kalau mereka yang berzina, maka dipukul tuan-tuan di khalayak ramai. Kata Allah, fala ta'khudhu bihima ra'fatun fi dinillah. Janganlah kamu memberi kasihan kepada kedua-dua yang berzina ini di dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'min. Kalaulah kalian ini beriman. In kuntum tu'minu billah. In kuntum mu'minu. Kalaulah kalian ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak boleh bagi can. Nampaklah kesianlah dia. Hukum hudud, kalau ada hukum hudud, maka dicambuk mereka ini. Nampak? Wala yashhad ta'ifatu minal mu'minin. Dan bagilah mereka itu dilihat di kalangan beberapa kumpulan orang-orang mukmin. Nampak, dipukul agar rasa malu supaya tidak orang tersebut mengulangi daripada zina tersebut, dan juga memberi pengajaran kepada orang-orang yang ingin melakukan zina. Nauzubillah, nasallallahu al-afiyah wassalamah daripada zina ni tuan-tuan, kerana zina ni tuan-tuan puan benda yang sangat disukai oleh iblis dan juga syaitan, laknatullah. Nampak tak? Dalam satu riwayat disebutkan Imam Az-Zahabi, tuan-tuan puan, iblis mengatakan kepada syaitan ni anak-anaknya. Nampak? Anak kepada iblis. Jadi dia mengatakan kepada syaitan, mengatakan salah seorang daripada kalian yang mana dapat merosakkan anak Adam paling rosak dalam satu hari, maka aku akan pakaikan mahkota. Jadi iblis ni ada mahkota, tuan-tuan puan, dia akan pakaikan kepada syaitan. Ini Imam Az-Zahabi sebutkan, tuan-tuan puan, dalam riwayat hadis. Maka ketika itu, tuan-tuan puan, datang syaitan yang pertama. Mengatakan bahawasanya, wahai iblis, hari ini aku dah merosakkan seorang anak Adam. Kata iblis, apa yang kau rosakkan? Aku telah membuat suami isteri bercerai. Kata iblis, tak cukup, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab kalau engkau bagi dia bercerai, dia boleh kahwin dengan orang lain. Nampak tak? Kata iblis. Yang kedua, datang lagi syaitan, mengatakan, wahai iblis, aku dah merosakkan anak Adam dengan paling teruk. Kata iblis, apa? Dia kata, aku merosakkan dua saudara supaya mereka putus silaturahim. Kata iblis, tak cukup. Sebab apa? Sebab kalaulah mereka bergaduh, lambat laun mereka berbaik semula. Kalau adik-beradik, nama pun adik-beradik, lama-lama kelamaan pun jadi okey balik. Nampak tak? Datang syaitan yang ketiga mengatakan, wahai iblis, aku telah merosakkan anak Adam dengan paling teruk. Nampak tak? Maka ketika itu, iblis tersebut pun mengatakan apa? Lalu syaitan mengatakan, aku telah membuat seorang lelaki dan seorang perempuan berzina. Kata iblis, inilah yang paling baik sekali. Maka dipakaikan mahkota di kepala syaitan tersebut. Sebab apa? Kata ulama, bila seorang itu berzina, maka dia telah melakukan 3 kemudaratan. Sebab itu kata Allah Ta'ala, wala taqrabu zina. Janganlah kamu mendekati zina. Sebab apa kata Allah? Yang pertama, kata Allah, dia adalah fahishah. Yang kedua, kata Allah, sa'at sabilah. Nampak tak? Sesungguhnya dia adalah sekeji-keji, kata Allah. Dan juga seburuk-buruk jalan. Jadi bila orang berzina, dia telah melakukan 3 kemudaratan. Yang pertama, kemudaratan secara dirinya. Nampak tak? Merosakkan dirinya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi orang yang berzina, dia boleh dapat penyakit. Penyakit kelamin. Macam-macam. Yang kedua, dia merosakkan nasab. Bila lahir anak zina, maka lahirlah anak tersebut tidak berbintikan. Hanya dibintikan Abdullah. Berbinkan Abdullah. Nampak tak? Tak boleh dia bernasabkan daripada bapanya. Nampak tak? Itu rosaknya. Macam mana? Perkara ini kita tengok ramai orang-orang, tuan-tuan dan puan-puan, ma'ayazubillah, moga-moga tak ada di kalangan keturunan kita. Nampak tak? Mereka dah pun berzina sebelum lagi mereka berkahwin. Lalu mereka berkahwin, lalu dia berbinkan. Bila dia berbintikan, tuan-tuan dan puan-puan, bila mati si bapanya ataupun
si ibunya tuan-tuan dan perempuan, kemudian nak difaraidkan pula. Kemudian kalau dapat perkahwinan daripada laki tersebut dengan perempuan tersebut, dapat anak. Nampak tak? Bila dapat anak, tuan-tuan dan perempuan tengok anak tersebut, tuan-tuan dan perempuan seolah-olah macam jadi adik-beradik. Padahal mereka itu bukan adik-beradik. Nampak tak? Bahkan disebut dalam syarak, halal bagi bapa tersebut kalau nak bernikah dengan anak luar nikah tersebut. Sebab bukan bernasab daripada bapanya, tuan-tuan dan perempuan. Nampak? Ini disebut oleh ulama, tuan-tuan dan perempuan. Maka kita tengok habis punah ranah keturunan. Hancurnya keturunan. Yang ketiga, yang merosakkan tentang zina ni, tuan-tuan dan perempuan, dia merosakkan institusi silaturahim antara masyarakat. Nampak tak? Bila berlaku zina, maka menjadi bergaduh besar antara family dengan family yang lain. Dan masyarakat akan dipandang rendah. Nampak tak? Jadi rosak, tuan-tuan dan perempuan, bukan sedikit. Jadi sebab tu Allah Ta'ala letakkan hukum hudud ni sesuai bagi orang-orang yang sudah bernikah, maka hukumnya rejam sampai mati, tuan-tuan dan perempuan. Wa'iyyazubillah. Dan bagi orang yang belum bernikah, maka dirotan, tuan-tuan dan perempuan, sehinggalah 100 kali rotan kepada mereka ni yang mana mereka melakukan zina. Dan begitu juga liwat. Begitu juga liwat, tuan-tuan dan perempuan. Jadi liwat ni macam mana? Okey, ada khilaf ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Yang pertama, kata ulama, dia hukumnya sama juga seperti muhsan. Seperti orang yang orang yang perempuan yang berkahwin ataupun lelaki yang berkahwin kemudian berzina. Maka hukumnya rejam sampai mati. Sebab ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, kalau kamu jumpa seorang itu dia meliwat orang-orang lain, maka kata Nabi SAW, faqtuluhu. Bunuh dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Kerana itu fatwa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Di antaranya fatwa sahabat-sahabat. Ada di kalangan sahabat yang berfatwa orang-orang yang melakukan liwat ni hukumnya bunuh terus, tak ada cakap banyak. Sebab apa? Berdalilkan daripada hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu temui akan orang yang meliwat itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bunuhlah dia. Bunuh dia. Ni sebut pasal hukum. Bukan saya cakap tadi, tuan-tuan dan puan tengok gay ke, bisexual ke, LGBT ni tuan-tuan dan puan terus bunuh. Tidak, tuan-tuan dan puan. Ni sebut pasal hukum, tuan-tuan dan puan. Jadi itu pendapat yang pertama. Yang pendapat yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i, maka mereka dirotan. Tuan-tuan dan perempuan, mereka dirotan sebagaimana orang-orang yang bujang itu dirotan, tuan-tuan dan perempuan, dengan 100 kali rotan. Jadi ini hukum kepada orang-orang yang melakukan hubungan sonsang, tuan-tuan dan perempuan. Jangan main-main, tuan-tuan dan perempuan. Ini berbahaya, tuan-tuan dan perempuan. Jadi disebut juga, tuan-tuan dan perempuan, maka kalau orang yang dirogol, apakah mereka itu dikenakan hudud? Tidak. Jawapan tidak, tuan-tuan dan perempuan. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis, Rafi'anil ummati anil khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Nabi SAW sebut dalam hadis, kalau orang itu, kata Nabi SAW, terangkat qalam, tidak dicatatkan dosa ke atas umat aku, sekiranya mereka tersilap, dan mereka lupa ataupun mereka dipaksa. Wa mastukrihu alaih. Kalau mereka dipaksa, tuan-tuan dan perempuan, maka muktamad mengatakan tidak dikenakan hudud bagi orang perempuan. Adapun bagi orang lelaki, maka ada khilaf ulama. Maka bagi orang lelaki, maka ada dua pendapat. Disebutkan dalam mazhab Imam Syafi'i tidak wajib. Tidak wajib. Sebagaimana disebutkan seperti orang perempuan. Maksudnya kalau lelaki kena rukun. Ini saya sebutkan, tuan-tuan dan perempuan, kalau lelaki kena rukun. Wa'iyyazubillah min zalik, tuan-tuan dan perempuan. Ada baru-baru saya tengok satu artikel di Britain, tuan-tuan dan perempuan, seorang pelajar daripada Indonesia rogol 175 orang lelaki. La haula wala quwwata illa billah, tuan-tuan dan perempuan. Dah pening sangat, tuan-tuan dan perempuan, dengan dunia ni, tuan-tuan dan perempuan. 175, 190, hampir 200 orang dia lelaki dia rogol, tuan-tuan dan perempuan. Allah, akhirnya dia dimasukkan di penjara di Britain, tuan-tuan. Wa'iyyazubillah min zalik. Jadi kalau dirogol, maka lelaki tersebut ada dua syarat. Ada dua pendapat. Yang pertama, iaitu pendapat mengatakan tak ada.
seperti wanita, tuan-tuan dan puan. Tapi ada pendapat yang kedua, diwajibkan dia itu kena hudud juga kalau dia itu intisyar, bernafsu. Nampak tak? Intisyar maksudnya bagi kemaluan dia itu naik. Jadi kalaulah begitu, maka pendapat yang kedua ni tuan-tuan dan puan agak sedikit syadid tuan-tuan. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i juga. Tapi ulama-ulama lebih berpegang kepada yang pertama tadilah, tidak dikenakan sebab terpaksa dipaksa tuan-tuan dan puan. Jadi kalau dipaksa, tidaklah seorang tersebut dikenakan hukum hudud tuan-tuan dan puan. Jadi kalau dari segi perempuan tersebut dirogol dan sebagainya, maka ustaz, macam mana ustaz orang macam ni? Maka orang perempuan tersebut, tuan-tuan dan puan, yang pertama sekali, kalau kata ulama, segala yang dilakukan dia dirogolkan, maka perempuan tersebut tidak berdosa sama sekali. Itu pertama. Nampak tak? Yang kedua, perempuan tersebut tidak kena hudud. Dan yang ketiga, para ulama kata bahawasanya setiap daripada amal ibadah lelaki tersebut, maka ditransferkan kepada buku amalan perempuan tersebut. Nampak tak? Ini yang Allah Ta'ala bagikan kepada orang-orang yang mana mereka itu diperkosa, wa'iyyazubillah min zalik, tuan-tuan dan puan. Jadi kalau orang yang memperkosa pula hukum dia. Kalau orang yang memperkosa, hukum dia, tuan-tuan dan puan, itu kalau dia itu adalah lelaki yang dah bernikah, hukumnya seperti muhsan. Kalau dia merogol perempuan, dia dah bernikah, maka lelaki tersebut hukumnya rejam sampai mati. Rejam sampai mati, tuan-tuan dan puan. Adapun kalau dia itu masih lagi dalam keadaan dia berbujang, maka hukumnya dirotan, tuan-tuan dan puan, kemudian ditakzir. Ditakzir ini maksudnya diberikan penjara oleh hakim. Nampak tak? Supaya dipenjarakan sebagainya dan pelbagailah yang dikategorikan oleh hakim, tuan-tuan dan puan. Jadi ini hukum hudud bagi zina. Nampak tak? Ada juga hukum hudud bagi orang-orang yang mencuri. Jadi banyaklah, tuan-tuan dan puan, di antaranya hukum hudud bagi orang yang mencuri. Maka saya nak sentuh sikit tentang hukum mencuri, tuan-tuan dan puan. Jadi Nabi SAW kata bahawasanya Allah Ta'ala telah meletakkan had batasan hudud. Di antaranya hudud bagi mencuri. Ini disebut di dalam kitab fiqh, tuan-tuan dan puan. Dari segi bahasa, curi itu adalah akhadha syai' khufiyah, mengambil sesuatu secara sembunyi. Itu mencuri, tuan-tuan dan puan. Jadi curi ini maksudnya mengambil sesuatu, barang, harta seseorang, nampak tak, secara tersembunyi. Ada pun dari segi syarak, iaitu mengambil harta secara zalim. Nampak tak, dia mengambil harta secara zalim. Selain daripada zalim, artinya selain daripada zalim, harta yang memang kita boleh ambil. Semisalnya apa? Semisalnya kafir harbi, orang-orang kafir harbi. Orang-orang kafir harbi yang menentang Islam, halal darah dia, halal harta dia. Harta kita boleh ambil, maka itu tak panggil mencuri, tuan-tuan dan puan. Begitu juga harta orang yang tak nak bayar zakat, maka hakim boleh mengerahkan untuk polis ke tangkap dia supaya apa? Supaya dia bayar zakat. Maka ini tidak dipanggil mencuri. Kenapa tak? Itu sebab tu dikatakan akhadhal mal zulman, mengambil harta dalam keadaan zalim. Khufiyatan min hirzi mithlihi bisyurut. Nampak tak? Dalam keadaan dia tersembunyi, harta tersebut, tuan-tuan dan puan, dalam tersembunyi. Berbeza dengan daripada harta rompakan. Itu tak panggil mencuri. Dia panggil rompak. Dalam bahasa Arab panggil ihtilas ataupun qati'ut tariq. Nampak tak? Dia datang kepada orang, maka dia ni, tuan-tuan dan puan, setengah ulama tengok. Ada ulama kata kena hudud, ada juga ulama kata tak kena hudud, tapi mereka termasuk kepada ta'zir hakim. Bagi orang yang merompak, tuan-tuan dan puan. Kalau mencuri, itu ada hukum hududnya, tuan-tuan dan puan. Itu disebutkan min hirzi mislihi, daripada simpanan orang tersebut, bisyurut, dengan beberapa syarat. Nampak tak? Yang pertama, orang yang mencuri tersebut orang sarik. Nampak tak? Jadi rukun mencuri ni ada 3. Yang pertama, pencuri, kemudian barang yang dicuri, dan juga orang yang dicuri tersebut.
Adapun syarat bagi orang yang mencuri, yang pertama mesti dia akil baligh. Nampak tak? Dia mesti dalam keadaan berakal. Kalau dia gila dia curi, tuan-tuan dan puan, tak kena hudud. Ataupun yang kedua, mesti dia akil baligh. Kalau dia tidak akil baligh, maka dia tidak kena hudud. Dia belum balik lagi, maka dia belum kena hudud. Dia cuma hanya dikenakan takdib. Kata ulama, tasyaddud, takdibu syadid, diberikan pengajaran ke budak tersebut supaya dia bila dia besar dia tak jadi orang jahat. Nampak tak? Dia tak kena takzir. Dia tak kena takzir, tapi dia cuma diajarkan hantar sekolah budak jahat ke dan sebagainya, budak-budak pemulihan dan sebagainya, maka untuk ubah budak-budak yang suka mencuri dengan umpan. Jadi itu syarat tuan-tuan orang yang mencuri. Yang kedua, iltizamul ahkam. Iltizamul ahkam, orang yang dalam keadaan dia itu iltizamul ahkam, maksudnya dia termasuk dalam hukum-hukum syariat Islam. Termasuk daripada hukum syariat Islam, tuan-tuan dan puan-puan. Semisalnya apa? Semisalnya orang-orang yang mana dia sengaja mencuri. Adapun kalau orang dipaksa mencuri, contohnya dia ada hamba. Nampak tak? Dia ada hamba ataupun ada monyet. Disebut setengah ulama dalam kitab fiqh, ada monyet. So monyet tu curi. Monyet tersebut la iltizamul ahkam, bukan orang yang termasuk dalam syariat. Nampak tak? Jadi orang yang termasuk dalam syariat ni siapa? Siapa orang yang sengaja mencuri. Dalam keadaan dia alim, dia mengetahui, dia mencuri tuan-tuan dan puan-puan. Jadi orang ni maka dia kena hudud. Selain daripada tu, misalnya monyet tak kena mencuri, tapi ulama kata orang tuan dia yang akan dipotong tangan. Nampak tak? Itu syarat-syarat pencuri. Nak kata kategorikan Islam ni begitu indah tuan-tuan dan puan, ada syarat-syaratnya. Nampak tak? Bukan kita ingat hukum hudud ni orang gila pun kena, tak ada. Tuan-tuan dan puan, tu indahnya hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan dan puan. Itu di antara syarat-syaratnya orang kalau mencuri. Kalau cukup syarat ni, maka seorang itu dia akan dikenakan Allah Subhanahu hudud, tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Yang kemudian, yang keempat, wa'adamu al-idzin lahu minal malik. Mestilah pencuri tersebut tidak diberikan izin daripada tuan dia. Bukan macam cerita Piramli. Nampak tak? Tolong rompak rumah saya. Ini tuan-tuan dan puan, kalau dia rompak, orang tu rompak, maka Piramli and the gang 40 orang penyambung tak kena hudud. Nampak tak? Bijak Piramli buat cerita tu, tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Kalau kita nampak betul Piramli, Allah yarham, tuan-tuan dan puan. Tak kena hudud. Sebab apa? Sebab diberikan kebenaran. Orang tu suruh curi. Nampak tak? Jadi syarat dia, orang kalau nak kena hudud, pencuri tersebut mestilah dia tak diberikan izin. Nampak tak? Adapun barang itu, ini kita nak sebut. Ada setengah orang kata kena potong tangan. Takkan curi pemadam apa kena potong tangan, Ustaz? Disebutkan syarat barang itu mestilah yang pertama ayyakun min rubu'il dinar. Mestilah dia menjadi lebih kurang 1/4 dinar. Maknanya rubuk dinar. Rubuk dinar. Maknanya tuan-tuan dan puan, hari ini berapa rubuk dinar itu dalam kiraan-kiraan disebut juga dalam kitab Syekh Yusuf Al-Qardawi dan ulama-ulama mu'asirah seperti Syekh Wahb Az-Zuhaili mengatakan rubuk dinar itu lebih kurang 1 kilogram emas. Banyak tak 1 kilogram emas? Kalau tuan-tuan dan puan curi 1 kilogram emas, harga ataupun disebut dalam syarah au maqimatuhu zalika, ataupun senilai dengan 1 kilogram emas. Contohnya kereta. Nampak 1 kilogram berapa emas? Siapa tahu? 13,000. 13,000 lah. Saya pernah nasib baik tak kena tipu juga tuan-tuan. Sahabat saya ni dia ajak saya, Haris, jom join aku, kita masuk emas. Join emas, nanti dah lama-lama saya pun masa tu kurang ilmu, kita tak tahu apa, kita pun join juga. Kita baru nak masuk tuan-tuan, tapi saya dinasihat oleh bapa saya, kata jangan masuk. Janganlah beli, cakap ni banyak MLM, banyak tipu ni. Sebab tu kena hati-hati tuan-tuan. Kawan saya ni, Masya Allah, dia pun bawa tuan-tuan perempuan lebih kurang 14,000 lah, cash. Dia minta saya sebab takut kena rompak. Dia pun bawa tuan-tuan perempuan beli. Lebih kurang ketika tu 1 kilo emas, lebih kurang tu lah. 13,000 ke 12,000 lebih lah zaman tu. Saya tak tahu sekarang berapa harganya tuan-tuan perempuan. Jadi, dia beli 1 kilo emas. 1 kilo emas tuan-tuan perempuan dia beli.
Nampak tak? Tak lama kemudian, sahabat saya ni tuan-tuan, dia datang, betul apa yang ayah kau cakap. Sebab dia datang bincang dengan ayah saya sendiri. Tapi dia kena tuan-tuan. Bapak saya datang kepada dia, kata, pakcik dah cakap, jangan masuk. Pakcik dah tahu benda ni. Benda ni semua banyak tipu. Dan akhirnya orang tu tuan-tuan dan perempuan, hanya apa orang panggil nama samaran, dan owner dia pun tak pernah dijumpa. Tak tahu siapa. Nampak tak? Kawan dia pun lagilah ratus ribu, puluh ribu, duit orang kampung pun dia kena tipu. Allah Akbar. Kena hati kena hati-hati tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Jadi yang barang tersebut kalau dia curi lebih daripada 1 kilo emas contohlah, maka ada nilai ataupun senilai dengan dia ataupun lebih, maka baru kena potong tangan. Nampak tak? Baru kena potong tangan. Barulah kita sebut. Lepas tu syarat yang kedua, mestilah ayyakuna muhrazan bihirzihi misli, mestilah barang tersebut dalam keadaan dijaga oleh orang dia. Nampak tak? Kalau barang tersebut dia biarkan je, maksudnya duit tersebut, kereta tersebut dia tak kunci ataupun dia biarkanlah, maknanya dia biarkan saja-saja mudayya', dia panggil oleh ulama mudayya', orang yang sia-siakan benda tersebut. Nampak tak? Dia biarkan. Nampak tak? Maka orang tersebut dia tidak menjaga dengan betul-betul. Nampak? Dalam hirzihi, dalam tanggungannya, dalam jagaannya, maka barang tersebut kalau dicuri, tuan-tuan dan puan-puan, tak boleh dikatakan masuk dalam kategori hudud, tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Mesti barang tersebut dipelihara tuan-tuan dan puan-puan. Itu di antaranya syarat-syarat daripada syarat-syarat barang yang dicuri tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Dan yang ketiga, mestilah wa alla yakunu lisarik fihi milkun. Dan mestilah bahawasanya orang-orang yang mencuri tersebut, barang yang dicuri itu mesti ada milik. Nampak tak? Keluar daripada milik, semisalnya harta-harta yang mana bukan daripada milik seseorang. Bukan daripada milik seseorang. Jadi kalau hutan tu ada pokok tebang tu bukan kerajaan punya apa pun, dia ambil saja, maka taklah dipotong tangan dia. Sebab tu bukan milik seseorang, tuan-tuan dan puan-puan. Itu disebutkan tuan-tuan dan puan-puan. Ini syarat-syarat barang. Maka apabila tepati syarat-syarat ni tuan-tuan dan puan-puan, maka barulah dipotong tangan orang tersebut tuan-tuan dan puan-puan. Maka disebut oleh ulama, yang pertama sekali, bila potong tangan ni ada had dia. Kali pertama bila dipotong, maka dipotong yang pertama sekali adalah tangan kanan dia. Kali pertama disebutkan wahwa qatul yad al-yumna fi awal marrah. Potong tangan kanan dalam mazhab Syafi'i. Kali kedua potong dengan setimpal juga. Kita dah sebutkan barang-barang macam mana dia boleh curi, baru dia kena potong, baru potong tangan, barulah dipotong akan kaki kirinya. Bila kali kedua curi, maka dipotong kaki kiri dia. Nampak tak? Kali ketiga curi, Allahu Akbar, degilnya. Nampak tak? Maka dipotonglah tangan kirinya. Kali keempat curi, maka dipotonglah daripada kaki kanannya. Nampak tak? Dan kalau dia curi lagi, maka dipotongkan wa qat'ul yad yakun minal manqah. Maka kalau dia curi juga, tuan-tuan dan puan-puan, wallahu alam lah. Macam mana nak potong kat mana? Wallahu alam. Tapi ulama kata biasanya mencuri ni tuan-tuan dan puan, dia ketagih. Nampak tak? Sebab tu Allah Ta'ala jadikan hikmah potong tangan orang yang mencuri benda yang melampau lah. Barang yang dah sampai had nisab dia, maksudnya sampai had rubu' dinar tu, benda yang tinggi lah. Kalau setakat benda yang kecil-kecil macam ni tak ada. Ustaz, ada hadis Nabi SAW sebut, tuan-tuan dan puan, dalam hadis Nabi SAW kata la'anallahu sarik. Allah Ta'ala melaknat kepada orang pencuri. Kata Nabi, Allah pukul 9. Allah melaknat kepada orang yang mencuri. Nampak tak? Kata Nabi SAW, hatta dia mencuri telur, kata Nabi SAW. Maka ulama bahas hadis ni, kata ulama, kalau telur tu, tuan-tuan dan puan, yang banyak berpapan-papan, setimpal dengan harga rubuk dinar. Dan kata Nabi SAW, dan potonglah tangan orang-orang yang mencuri benang. Maksudnya apa? Kalau benang itu sampai berguni-guni ataupun daripada betantan, baru sampai potong tangan. Indahnya hukum Allah. Ni indahnya hukum Allah. Yang orang tak nak hudud ni tuan-tuan, Allah Akbar, belum lagi. Curi RM100 tak kena potong lagi. Nampak tak? Curi RM100 tuan-tuan dan puan, kena bantai sampai mati bodoh.
Nampak tak? Tapi bila ada hukum hudud, orang tak akan pukul. Wallahi saya cakap, orang tak akan pukul, relax saja. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Sebab ada hukum hudud juga bagi orang yang pukul. Dia dipanggil hukum qisas. Nampak tak? Jadi tuan-tuan dan puan, kalau orang pukul orang lain, dipukul, dicederakan orang lain, orang tersebut boleh dikisaskan juga. Nampak? Jadi sebab tu kalau dah ada hukum hudud Allah Ta'ala ni tuan-tuan dan puan, dah tahu hukum dia, orang ni akan dipotong tangan. Kalau dia curi barang yang setimpal dengan harga rubuk dinar tersebut, maka orang tersebut boleh terkena daripada hukum hudud. Maka kata Allah, kata Nabi SAW, tengok habiskan sikit, fala ta'taduha, maka janganlah kamu itu ta'taduha, jangan kamu melampauinya. Nabi SAW kata daripada fala ta'taduha itu mencakupi dua makna. Yang pertama, jangan kamu itu tatajawaz al-qadar. Jangan berlebih-lebihan. Nampak? Jadi Allah Ta'ala ni tuan-tuan dan perempuan bagi kepada kita hudud dah sekian-sekian ni, jangan lebih-lebih. Nampak tak? Jadi Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pernah berijtihad. Bagi orang-orang peminum arak, itu dicambuk, dipukul 80 bukan 40. Sedangkan bagi orang yang minum arak, dipukul 40 kali sebatan. Itu bagi orang yang merdeka. Bagi orang hamba, dia rotan 20 kali sebatan. Tapi Sayyidina Umar Khattab rotan 80 kali sebatan. Marah. Kata ulama' tuan-tuan dan perempuan, kalau berlebih-lebihan itu, kata ulama', maka kalau berlebih-lebihan menyebabkan kepada kematian seseorang tersebut, barulah orang tersebut boleh dikenakan kategori sebagai dikategorikan tanggung madmun, orang tersebut ditanggung akan perbuatan tersebut. Nampak tak? Jadi ini ijtihad daripada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi sahabat-sahabat lain semua kalau orang minum arak rotan 40 kali. Rotan 40 kali. Nampak tak? Tapi Sayyidina Umar Khattab itu boleh-bolehkan, kata ulama mensyarahkan, maksudnya bukanlah Sayyidina Umar Khattab itu tidak berlebihan, tidak mengikuti perintah Allah dan juga Rasul. Tidak, tapi ijtihad dia. Sebab apa? Bila dia tengok orang-orang yang dah zaman Umar Al-Khattab, orang-orang minum arak 40 kali sebatan, tak load. Dah relax saja. Nampak tak? Jadi dia naikkan 80 sebatan untuk orang-orang yang dah hati dia itu tuan-tuan dan perempuan dah tak macam zaman dulu. Zaman Nabi SAW, orang kalau kena 40 sebatan, terus taubat, jadi wali Allah. Tapi zaman dia terus kena 40 sebatan, boleh lagi minum arak. Sebab tu dia naikkan 80 kali sebatan tuan-tuan dan perempuan. Jadi tuan-tuan dan perempuan, maksudnya wala taduha, jangan kamu melampaui batas yang telah dikadar oleh Allah. Oleh ini dikadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan dan perempuan. Dan yang kedua maknanya fala ta'taduha, janganlah kamu berlebih-lebih. Jangan melampaui dengan hukum-hukum Allah Ta'ala ni. Artinya jangan kamu meninggalkannya. Jangan kamu meninggal. Kerana orang-orang yang meninggalkannya juga dipanggil orang-orang yang al-mu'tadin. Orang yang melampaui daripada batas hukum Allah Subhanahu wa ta'ala tuan-tuan dan perempuan. Jadi insya-Allah Ta'ala nanti kita sambung lagi tuan-tuan dan perempuan. Hadis ini tuan-tuan dan perempuan pada waharuma asya'. Itu tuan-tuan dan perempuan, nanti kita akan sambung sedikit. Kita akan habiskan nanti pada minggu hadapan insya-Allah Ta'ala. Saya mohon maaf tuan-tuan dan puan, masa saya ambil panjang, saya pun tak perasan tuan-tuan dan puan waktu. Dan insya-Allah Ta'ala mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita taufik. Allah Ta'ala jadikan kita ahli ilmu zahir dan juga batin. Allah Ta'ala jauhkan kita daripada segala larangan Allah, daripada maksiat insya-Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.